Assalamualaikum. Saya dah sedia insya-Allah. Boleh Ustaz? InsyaAllah Ustaz, jika Fadil Ustaz dah bersedia, boleh mulakan insyaAllah. Nanti akan masuk sedikit demi sedikit Ustaz insyaAllah. Oh, saya mula terus Boleh Ustaz? Fadil Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Yusof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Yusof Arba'in. Seterusnya kaki tangan Akademi Tadabbur Malaysia dan anda semua para penonton yang menyertai sesi bedah buku kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim. Sesi saya kita akan bedah buku ni. Buku ni tajuk dia gambar macam mengerikan sikit. Perang gerila dengan syaitan. Perang gerila dengan syaitan. Tengok surah Al-A'raf, surah yang ke-7. Ayat yang ke-27. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Sebab tu saya kata perang gerila tu. Dan insya-Allah kita akan menguak misteri jin dan syaitan menurut Al-Quran dan juga sunnah. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh yakin konten buku ini yang akan saya bedah ini insya-Allah konten yang ada asasnya. Kenapa itulah cara saya dididik semasa belajar dahulu. Dan apa isi-isi yang akan kita bincangkan, kita akan tengok. Tapi sebelum tu, saya boleh katakan buku ini dia adalah sejenis buku ataupun buku yang menceritakan liku-liku ataupun cara iblis ataupun syaitan menipu kita. Boleh saya katakan buku ini seperti buku talbis iblis. Buku talbis iblis, iaitu belitan iblis, belitan syaitan, tetapi saya sesuaikan dengan isi kandungan ataupun apa yang berlaku dalam realiti orang Melayu. Itu cerita dia. Dan buku ni kalau kita tengok isi kandungan dia, insya-Allah ia akan menggiurkan anda semua untuk bersama sampai kita khatam buku ni. Yang pertama sekali, bab 1 kita akan cerita sejarah. Sejarah di langit dan juga cerita bagaimana permusuhan awal yang berlaku. Ini maklum, kebanyakan orang dah tahu. Kemudian bab yang kedua, kita akan cerita ni. Asal-usul jin, berapa golongan jin. Ini semua berdasarkan nas. Kemudian persamaan antara jin manusia, perkahwinan antara manusia dan juga jin, ada ke tidak tu. Ini pun akan dibincangkan. Tak ada cerita tu, just bagi trailer tu. Jangan jin dan juga UFO. Betul ke ada jin tu UFO? Ini andaian yang dibuat oleh ulama, seorang ulama Jordan. Okey, bab yang ketiga kita akan tengok kelebihan dan juga kelemahan jin dan juga syaitan. Okey. Kemudian bab keempat, ini pun interesting, menarik. Rasul dan sahabat Nabi dalam kalangan jin. Rupanya ada sahabat Nabi dalam kalangan jin. Siapa nama dia? Antaranya disebut Zauba'ah. Ada lagi yang kata Khadir, Hasir, Amr bin Jabir dan sebagainya. Bab yang kelima, adakah jin boleh ditangkap? Ini saya bawakan nas-nas dari dalil membincangkan benda ni. Kemudian yang keenam, sifat-sifat syaitan, rupa paras dia macam mana, tabiat dia. Bab yang ketujuh, ini bab ni kemuncak. Kemuncak isi utama buku ni, perang gerila dengan syaitan. Dan dalam ni kita akan bincangkan cara serangan iblis dan juga syaitan. Ada serangan mental. Ini yang mendominasi, majority. Ada sampai 20 bentuk serangan syaitan yang kita akan bincang secara mendalam biar sampai kepada bab ni. Kemudian ada serangan fizikal. Lagi, yang ke-8 dah kita belajar bentuk serangan dia. Untuk bab ni antara bab yang penting juga senjata. Bagaimana cara kita nak menghadapi serangan syaitan. Dan yang saya senaraikan ini pada bab yang ke-8 ini berasal pada Al-Quran dan juga sunnah. Dan jangan terkejut kalau saya katakan nanti bila sampai kepada bab ini,
kita dapati senjata-senjata ini memang dah biasa kita dengar dan kita tahu. Cuma kita tidak mengambil manfaat daripadanya dengan penghayatan. Dan insya-Allah bab ini akan mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menghayati senjata ampuh yang telah diberikan oleh agama kita melalui Al-Quran dan juga lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-9. Ini memang yang benarkah sebaik-baik jenis jahat-jahat manusia? Saya bagi jawapan tak benar. Dalam ni ada hujah dia, ada nas dia, ada dalil dia. Kemudian bab ke-10. Ini pengalaman saya sendiri. Barulah kita faham, oh rupanya begini rintasan syaitan, kisah yang berlaku kepada saya. Dan saya bawa nas-nas, dalil-dalil untuk menyokong. Yang ke-11, nama jin dan juga syaitan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Ada nama dia khinzib. Ada nama dia ifrit. Ada nama dia ghawas, banna dan sebagainya. Bab yang ke-12 ini antara bab yang saya boleh katakan agak kontroversi lah. Agak kontroversi. Komentar tentang riwayat berkenaan nama-nama syaitan. Antara contohnya kepercayaan jin hantu syaitan ada dalam semua budaya dunia. Kemudian antara contohnya hari ni awal tahun akhir tahun orang nak baca doa tak apalah. Saya agak terbuka benda ni khilaf, cuma yang menjadi masalahnya bila habis kita baca doa akhir tahun, syaitan pun kata sekalian. Kita pun start baca doa awal tahun, lepas maghrib syaitan pun kata sekian. Jadi soalan ni betul ataupun tidak kata-kata syaitan itu. Ini ada penjelasan dalam buku surat yang kedua tu 25. Okey, kemudian 228. Ini biasa orang mengaji tajuk, dia kata baca Fatihah tu elok-elok. Kenapa kalau kita salah baca Fatihah, kita akan panggil 7 nama syaitan. Benda ni rupanya ada disebut dalam kitab. Tapi oleh kerana kitab itu tidak menyatakan hujah dia, dalil atas dakwaan itu, kita berhak untuk menolak. Kemudian 231 ini pernah dahulu tahun 2012. Saya ingat lagi 2012 ada seorang kita kata perawat ataupun peruqyah yang agak popular terkenal keluar di TV, dia pun cerita pengalaman dia merawat. Dia kata ada nama-nama jin yang boleh mendatangkan sakit misteri. Najwa, Arisha, Batrisha, Dhakwan dan beberapa lagi lah. Betul ataupun tidak benda ni? Dan saya sanggah pandangan itu dengan hujah-hujah yang saya masukkan dalam buku ni. Pada muka surat 231. Itu lebih kurang tuan-tuan. Cuma kalau saya nak kata kadang-kadang kita ni rasa macam berat. Berat nak tengok buku ni. Jadi antara saya boleh katakan alhamdulillah kelebihan buku ini akan membantu anda semua dengan adanya peta minda. Peta minda saya share. Tuan-tuan boleh tengok peta minda untuk semua bab. Kalau ikut sebenarnya peta minda ni saya letak di saya letak di bahagian belakang. Tetapi Telaga Biru dia mudahkan. Okey, ini contoh. Ni metodologi. Metodologi ni kalau ikutnya saya tak ada nyatakan metodologi ini, tapi kelebihan Telaga Biru kerana dia punya tim syariah dia sangat kuat. Jadi mereka telah review buku saya. Lepas tu dia hantar muka surat ini kepada saya sebelum buku ni terbit untuk pengesahan. Itulah kadang-kadang kita dididik dengan satu kaedah atau satu kaedah berfikir. Cara nak sampaikan ilmu, cara nak ambil ilmu. Kemudian kita dah macam kata blend together dengan kaedah itu. Dari kita menulis, kita tak sedar. Kita dah apply metodologi itu, kenapa itulah cara kita dididik, dilatih. Jadi, dalam penulisan buku ni memang saya gunakan kaedah yang tertentu tetapi tidak dinyatakan begini. Dan bagus yang pihak Telaga Biru, mereka ringkaskan untuk meyakinkan para pembaca bahawa buku ini tidak ada masalah. Ini pengakuan yang dibuat oleh kata konsultan syariah Telaga Biru. Dia kata amma ba'du, dia kata okey, tengok ni syukur bla bla bla. Lepas tu dia kata pada pendapat saya, ni siapa ni pendapat saya ni konsultan syariah Ustaz Ahmad Fawaz Fadhino, ni anak almarhum Datuk Fadhino. Dia kata isi kandungan buku ini tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab saya pun Ahlussunnah wal Jamaah tuan-tuan.
Isi kandungan ini tidak bercanggah dengan kaedah fiqh mazhab tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada pengakuan yang dibuat oleh Ustaz Fawaz Fadhino setelah dia semak buku ni. Maksudnya buku ni kalau saya nak kata ada logo halal lah. Ada logo halal yang boleh meyakinkan kita fakta-fakta di dalam buku ini adalah fakta yang benar, selaras dengan Al-Quran dan juga Sunnah dan juga mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Ini metodologi dia. Setiap bab, subtopik dipenuhi dengan nas Al-Quran dan juga hadis. Sebab apa ini adalah kita kata apa sumber utama kita. Kita tak ada lagi. Lebih-lebih lagi adab kita dengan perkara ghaib seperti jin dan juga syaitan. Perkara ini mesti ada. Kemudian yang kedua, sumber kitab tafsir utama seperti tafsir Mu'tabar yang saya gunakan dalam rujukan-rujukan. Kemudian pengguna hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari Muslim. Ni. Kemudian hadis yang dhaif turut disertakan bersama bagi mengukuhkan hujah hadis sahih dan dijadikan sebagai satu bentuk penceritaan. Maksudnya, saya tak ambil hadis dhaif yang berat ataupun hadis palsu. Lepas tu contoh, katakanlah saya nyatakan satu hadis dan hadis itu dihukum dhaif ataupun lemah oleh para ulama, saya akan nyatakan. Contohnya nanti bila kita bincang mengenai anak keturunan iblis, dia kata isu perkahwinan jin dan juga syaitan. Ada sebuah riwayat ni sebut bagaimana Nabi pernah bertemu dengan satu jin di Mekah, nama dia Hammah bin Haim bin Laqis bin Iblis. Cerita itu menariklah bagaimana dia tegur Nabi semua sekali. Tapi hadis itu di hujungnya saya nyatakan hadis ini dihukum lemah oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Dan adab kita dalam kita menyatakan hadis, kita tak boleh sebut hadis begitu. Kalau hadis itu dhaif, kita kena nyatakan ini dhaif. Hadis ini palsu, kita nyatakan kepalsuan dan juga kelemahan dia. Yang tak tahu sekali yang palsu lah. Supaya orang tidak ambil hadis itu. Lepas conclusion lepas tu tuan-tuan bila baca buku ni, tuan-tuan kena baca sampai habis untuk setiap bab supaya tidak salah ambil konten yang saya bawa dalam buku ni. Kemudian perselisihan pandangan daripada para ulama dikemukakan. Ada pandangan-pandangan itu, contohnya boleh ke tidak jin ditangkap. Ada pandangan, ada ulama kata, saya bawakan semua sekali dan saya akan gunakan tarjih. Tarjih maksud pilih pandangan yang paling kuat. Kenapa pandangan paling kuat itu saya pilih? Kerana disokong dengan nas yang lebih kuat. Ini dikata adalah untuk mendekatkan pembaca dengan perbincangan ilmiah yang bersifat sederhana berat namun masih difahami intisari dia. Okey. Info penting ni, ini ringkasan bab. Kita tengok tadi ada sampai 12 ataupun 14 bab. Jadi pihak Telaga Biru, alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada pihak Telaga Biru sebab pihak Telaga Biru dia telah ringkaskan bab-bab ni. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan ambil buku ni ataupun dapatkan buku ni, tuan-tuan rasa apa isi buku ni? Tuan-tuan tengok ni pada muka surat ni. Muka surat 20 ni berapa ni? 10 tolak 1 19 ni ringkasan setiap bab. Dia buat peta minda. Saya buat peta minda ni tuan-tuan. Sebenarnya gini, buku ni pernah saya terbitkan dahulu tahun 2012 dengan tajuk lain. Isi pun agak berbeza sedikit. Tetapi buku ni saya terbitkan semula dengan Telaga Biru. Dan Telaga Biru ambil dia modify kelihatan lebih menarik lah. Ini bab yang pertama. Sejarah bagaimana permusuhan itu berlaku. Step by step. Okay. Kemudian ini bab yang kedua. Dia kata jin, malaikat dan manusia. Ni dia punya peta minda. Ini saya susun untuk memudahkan kita memahami ataupun memahami konteks buku ni. 3 makhluk yang utama, jin, malaikat dan juga manusia. Ini ringkasan dia daripada api, nama 3 golongan, alhamdulillah. Kemudian persamaan. Ni saya buat peta macam ni. Supaya kita mudah nak faham. Oh, ini persamaan dia. Contoh yang berjantina, berkahwin, berkembang biak. Ada dalil dia. Saya tak nyatakan kosong. Ini ada dalil dia. Okey, akal, nafsu, keinginan ni pun ada dalil dia. Perlu makanan, ada struktur sosial, semua ada dalil ni. Kelebihan mereka. Tak dapat dilihat oleh mata, hidup lebih lama. Kemudian mampu terbang ke udara. Ni ada nas, ada dalil dia. Dan mampu bertukar rupa dalam bentuk fizikal lain dengan Allah. Ini kelebihan mereka. Kemudian batasan dia atau kita kata kelemahan dia. Tak tahu benda ghaib. Tak mampu menandingi Al-Quran dan tak boleh tembus mana bahagian langit. Ada nas-nas dalil.
Okey. Kemudian ni Rasul dan sahabat dalam kalangan manusia dan juga jin. Ini perbincangan dia. Berdasarkan ayat ni yang saya gelapkan ini. Rupanya ada ke tidak Rasul dalam kalangan jin. Nas akan menunjukkan ada tetapi tidak. Sebenarnya mereka itu adalah sahabat Nabi. Dah ada definisi sahabat. Ini adakah jin boleh ditangkap oleh manusia ni? Perbincangan ni. Ada yang kata boleh ditangkap, ada yang kata tak mampu ditangkap. Di pandangan kata mampu ditangkap, berbanding yang tak mampu ditangkap ni, tengok ni hujah-hujah dia 4 lawan 0. Ini nampak lebih kuat lah. Itu kita akan bincang bila sampai pada bab ni. Sifat-sifat syaitan, ni sifat buruk dia. Kita boleh tengok. Macam-macam. Pemarah, rupanya suka minum arak, berjudi, tilik nasib. Pembelit, suka membazir. Lagi suka apikan banyak ni. Gopoh gelojoh. Suka meraya pada waktu maghrib. Semua ni ada nas-nas, sama ada nas tu dinyatakan secara terang ataupun secara tidak langsung. Kemudian bab seterusnya, kita boleh tengok, ini peperangan yang berat sebelah. Ini apa? Serangan daripada segenap penjuru mental dan juga fizikal. Dan juga pelbagai bentuk bala tentera. Ini pun ada dalil-dalil dalam berbagai surah. Dan ini pula senjata. Senjata untuk menghadapi serangan mereka. Ni ada beberapa. Antara contohnya, kita katanya agak menarik, sentiasa bersama jemaah muslimin. Ini satu bentuk cara nak menghadapi mereka. Kemudian kena tambah ilmu pengetahuan, menutup segala ruang. Banyak. Ini perbincangan yang sangat menarik. InsyaAllah kita akan bincang. Kemudian benarkah sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia? Ini pun kita akan tengok. Saya buat kesimpulan, saya kata itu kenyataan yang saling zalim. Tak betul. Ini hujah-hujah dia. Hujah-hujah dia. Satu persatu. Dan nama jin dan juga syaitan menurut Al-Quran. Ini berdasarkan nas. Berdasarkan nas. Nas yang sahih ni. Contohnya walahan. Ini bila kita letak sebab walahan, saya akan nyatakan hadis ini hadis dhaif, dibincangkan oleh ulama lah. Betul Sibyan pun hadis dhaif. Khinzib ini hadis sahih. Pengacau solat. Itu ada dalil-dalil dia, tuan-tuan. Okey, dakwaan tentang nama lain bagi jin. Ni. Mengikut budaya, ada mengikut budaya, ada dalam kitab tafsir riwayat Israiliyat, pengalaman perawat ni, senaraikan peta minda ni. Okey, kemudian kita akan ni 1 2 3 ni tidak banyak faedah pada penyebarannya. Ni. Nanti kita akan bincang bab ni. Ini just kita kata idea secara umum untuk kita perhati supaya kita lebih memahami ini isi buku ni. Dan alhamdulillah buku ni saya beranggapan buku ni sangat padat lah. Ini pula moto manusia dengan syaitan untuk menghadapi dia. Okey, alhamdulillah. Kita tengok sebelum tu kita tengok mukaddimah buku ni dahulu. Okey, mukaddimah buku ni ini penting sebab tuan-tuan kalau tuan-tuan beli buku bahagian mana yang paling penting untuk kita baca terlebih dahulu. Penting. Sebab ia akan menentukan kesungguhan kita untuk meneruskan bacaan atau tidak. Sebab tu teknik beli buku ni tuan-tuan, jangan tengok cover cantik saja. Kita kena ambil buku tu, saya ajar teknik ringkas lah. Tapi tuan-tuan tahu dah ni. Tapi untuk buku agama pun sama juga kaedah, cuma ada sedikit perbezaan dia. Yang pertama sekali, tajuk sudah pastilah. Kita tengok tajuk. Pengarang ni siapa? Kemudian kita kena tengok table of content. Dan selepas kita tengok table of content, biasanya bahagian belakang buku tu, dia beri sinopsis. Dia beri sinopsis untuk kita memahami isi kandungan buku secara keseluruhan. Kemudian kita kena buka bahagian, bahagian mukaddimah. Sebab mukaddimah tu dia akan beri idea keseluruhan kepada isi buku tu. Okey, ini mukaddimah yang saya buat. Okey. Rupanya sejak zaman berzaman para ulama banyak tulis buku tentang tipu daya, iblis dan juga syaitan. Antara yang paling menonjol Talbis Iblis. Ini Imam Ibn Jauzi. Lagi Ighathat Al-Lahfan fi Masayid Syaitan Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan juga antara hak terkini, dan buku ni banyak saya ambil kita kata isinya ataupun cara penulisannya daripada buku ni, Alamul Jinni Wasyayatin. Alam Jin dan juga manusia, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi buku saya ni saya boleh katakan hampir 50% lah. Cara susun atur dia, perbincangan dia saya petik pada buku Alam Jin dan juga Syaitan. Okey, buku ni
dia sebenarnya disifatkan, saya boleh sifatkan sebagai buku untuk kita dedahkan tipu daya iblis kepada manusia moden di alam Melayu. Kenapa alam Melayu? Sebab untuk menjadikan perbincangan itu praktikal dan juga sesuai untuk orang di alam Melayu, mestilah kita kena ambil isu-isu yang berlegar di alam Melayu. Seperti Fatihah tadi tu. Nama setan betul ke tidak? Atau apa yang berlaku di alam Melayu dan sebagainya. Walaupun begitu, penulis banyak merujuk buku Alamul Jinni wa Syaitin, tapi ada sedikit penambahan rujukan lain. Dan saya akui masa saya tulis buku ni dulu. Okey, buku ni sebenarnya ni sudah berevolusi. Judul asal dia Ayat-ayat Syaitan, Muka Rasa Jin Iblis Syaitan, ini tahun 2012. Buku ni selepas beberapa cetakan, dia dihentikan cetakan. Lepas tu saya pun ambil balik copyright, hak cipta daripada PTS dan terbit kembali dengan sedikit olahan penambahan dengan bantuan Telaga Biru. Okey, tak apa. Jadi untuk mukaddimah dia, kita kata pelanduk, lupakan jerat. Tapi juga tak lupa sama sekali pada pelanduk. Jadi itulah kita dengan syaitan ni. Sangat tepat untuk berbicara perihal musuh azali manusia ni. Manusia lupa ke dia? Tapi dia tak lupa. Sebab apa? Dalam Quran Allah Ta'ala wartakan permusuhan ini. Katakanlah kita ni tak mahu jadikan iblis atau syaitan sebagai musuh. Kita berdosa. Kalau kita berusaha untuk jadikan dia sebagai musuh, kenal dia supaya kita tidak ditipu oleh dia, alhamdulillah kita akan beroleh pahala. Kenapa? Ini adalah arahan Allah ni. Allah kata inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan ni musuh kamu. Jadikan dia sebagai musuh. Dan matlamat ataupun kita kata KPI dia. Ada pun job description dia yang telah diikrarkan. Aku janji iblis, setan dengan anak-anak kita kata kuncu-kuncu dia adalah kenapa? Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nak tarik sebanyak mungkin golongannya supaya menjadi penghuni neraka. Itu cerita dia. Kemudian pengisytiharan tentang permusuhan tengok dalam Quran berulang kali disebut ni. Ni ayat-ayatnya. Mengikut sudut-sudut yang berbeza tetapi membawa satu maksud. Apa dia? Setan itu musuh yang perlu kita hati-hati ketika berhadapan dengannya. Okey, kemudian setan ni adalah punca masalah pun diiktiraf oleh Allah sendiri dalam hadis kursi ni. Tengok hadis ni Nabi riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa? Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku ciptakan hamba-Ku suci, elok belaka, cenderung untuk melakukan kebaikan. Wa innahum atatuhum syayatin. Setan pendatang. Fajtalatuhum an dinihim. Lalu setan pun merosakkan mereka pada agama dengan berbagai cara. Setan ni dia buat apa saja asal bukan Islam. Itu logo, itu slogan dia. Buat apa saja asal bukan Islam. Okey, nak jadikan dia ni etis. Tak apa etis, asal bukan Islam. Kristian, tak apa Kristian, asal bukan Islam. Yahudi, Nasrani, Taoism dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah, asal bukan Islam. Sebab iblis ataupun syaitan dia tahu agama yang benar, satu-satunya agama yang benar di alam ini adalah agama Islam. Dan dia buat apa saja supaya manusia tidak pergi kepada Islam. Waktu tuan-tuan, kalau kita nak buat analogi mudah. Samsung dengan iPhone. iPhone dia keluar satu. Jadi peminat iPhone dia akan nampak satu jenama, satu produk, satu siri sahaja. Katakanlah saya ni pengguna yang nak memilih telefon yang terbaik. Jadi bukan nak kata iPhone dengan Samsung ni satu Islam, satu setan. Tak gini, ni contoh mudah. Katakanlah saya nak beli telefon. Lepas tu saya pergi dekat kedai telefon, saya tanya okey apa produk yang bagus. Lepas tu penjual tu kata awak ada iPhone satu siri ni dengan Samsung. Samsung pun ada banyak kelas. Kalau harga yang bawah sikit ini. Kalau yang tinggi sikit ini. Lepas tu kalau untuk remaja yang ni orang bisnes macam ni. Jadi kita compare atau bandingkan. Samsung ada sebanyak 10 pilihan. iPhone 1. Jadi kalau saya tengok, mata saya lebih tertumpu untuk tengok banyak. Dan mungkin kita akan abaikan yang satu. Begitulah juga setan. Setan dia di market agama-agama. Dia buat, walaupun kita kata agama ni banyak, tapi sebenarnya agama ni dua sahaja. Satu Islam, satu bukan Islam.
Yang Islam dia punya penaja utama Allah Subhanahu wa taala. Yang bukan Islam, penaja utama dia setan. Walaupun satu kita kata bukan Islam, tapi bawah tu dia akan buat berbagai produk. Kristian, Buddha, Hindu, etis yang tak percaya kepada Tuhan itu pun sebenarnya agama setan. Dan berbagai lagi. Dan setiap satu diberi berbagai kosmetik untuk orang lebih perhati dan nampak hak satu. Bahkan setan ni, dalam Islam yang satu tu pun dia boleh penetrate masuk lagi. Dia boleh penetrate masuk, dia boleh kacau juga yang Islam tu jadi ekstrim. Macam ISIS. Gunakan kekerasan. Ada juga hak terlalu longgar kita kata Islam liberal. Pada kata setan ni, departmen dia banyak sungguh dan mereka bekerja keras untuk merosakkan manusia. Patut Allah Ta'ala sebut macam ni. Fajtalathum an dinihim. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu setan mengharamkan apa yang aku halalkan dan wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Ini pengakuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Walaupun bagaimanapun perang melawan iblis syaitan ni perang berat sebelah. Sebab apa kita tak mampu melihat mereka. Perang ni umpama perang gerila. Itulah sebab ni saya gunakan tajuk buku ni perang gerila. Menentang musuh yang halimunan. Dan bila sebut perang gerila ni dia boleh serang secara mengejut dan juga mendadak. Dan ini disebut dalam surah Al-A'raf. Allah kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia setan tu melihat kamu, dia dan juga kuncu-kuncu dia dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka. Tuan-tuan, ayat ni panjang lebar perbincangan. Panjang lebar perbincangan. Dan antara satu perbincangan yang boleh kita ambil pada petik ayat ini, setan ni dia beranak pinak. Sebab apa dia sebut? Kabilah. Kabilah ni kalau ikut budaya Arab, dia tengok kepada family. Jadi kabilah sekian, kabilah sekian, kabilah sekian. Masuk ramai tu kerana beranak pinak. Dan berdasarkan perkataan kabilah ini, para ulama tafsir memahami setan, iblis beranak pinak. Itu satu. Yang pertama, ayat ni kita boleh kata sebagai sunnatullah. Sunnatullah tu macam mana? Maksudnya ketetapan Allah. Antara contoh sunnatullah. Sains lah ketetapan Allah ni apa dia? Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Ada tak Nabi lain selepas Nabi Muhammad? Tak ada lagi dah. Kok adalah tak ada? Tak boleh. Kenapa? Itu adalah sunnatullah. Hukum ketetapan Allah yang dia tidak akan wasak atau melanggar. Lagi contoh. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Itu pun sunnatullah. Tak ada Tuhan kedua, ketiga. Kok Tuhan nak beranak? Tak ada. Sunnatullah. Banyak lagi contoh. Contohnya orang mati dan masuk ke alam barzakh, dia tak boleh pulang semula ke dunia. Pulang malam Jumaat ke, pulang apa kita kata Ramadan ke, ataupun balik semula ke dunia. Nak jadi hantu, tak boleh. Itu sunnatullah. Tak boleh. Dan antara sunnatullah ramai orang kita terlepas pandang kerana tak mengaji. Orang kita setengah tu mendakwa dia boleh melihat jin dan juga syaitan. Jadi berdasarkan ayat ni, nanti kita akan sampai perbincangan itu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sesiapa yang mendakwa dia boleh melihat jin ataupun syaitan dengan mata kepala dia ni, orang ini perlu ditangkap dan ditakzir, didenda. Kenapa dia telah menyanggah ayat Quran. Sebab tu nanti saya boleh buat ringkasan. Saya tahu ini soalan mesti hangat ni. Kalau keluar isu ni memang bertalu-talulah soalan akan diajukan. Boleh ke tidak kita melihat jin ataupun syaitan? Kalau kita sihat, physical, mental, kita tak boleh tengok jin dan juga syaitan. Kalau sekiranya kita sihat, physical, mental, kita berkata kita boleh melihat jin dan juga syaitan, itu ada beberapa andaian. Yang pertama, orang yang mendakwa dia boleh melihat jin ataupun syaitan, dia menipu. Dia menipu. Dan penipuan itu bahkan tidak mampu diaudit oleh siapa pun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata dia boleh melihat jin ataupun syaitan. Dan dia ini sebenarnya adalah sesuatu abnormality, ketidaknormalan. Katakanlah ada seorang tu dia kata dia boleh melihat jin dan juga syaitan. Dia sihat, dia kata ini kelebihan Tuhan berikan kepada dia. Dakwaan itu masih tak mampu diaudit. Tak ada siapa boleh proof. Contoh dia kata saya Tuhan beri kelebihan daripada kecil lagi boleh tengok jin dan juga syaitan. Kat mana? Kat luar tu ada. Kita tengok tak ada. 10 orang tengok tak ada. Kita tanya dia balik, macam mana boleh tengok? Ini memang kelebihan saya Tuhan beri. Apa proof awak dapat kelebihan ini? Mungkin awak menipu dan tidak ada sesiapa pun boleh buktikan perkara ini. Itu yang pertama, logik dia. Yang kedua,
Orang yang mendakwa melihat jin dan juga syaitan sebenarnya bukan satu kelebihan tetapi satu ketidaknormalan. Mungkin dia mengalami halusinasi sebab dia ambil substance yang tak sepatutnya. Sebab orang yang tengok tak nampak, dia nampak. Ataupun dia mungkin mengalami gangguan mental, skizofrenia ke atau sebagainya, yang mana pandangan itu bukan real, halusinasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mampu kata boleh melihat jin dan juga syaitan pun bukan satu kelebihan. Tetapi sejenis sakit. Mungkin dia sebenarnya sedang sakit diganggu oleh jin ataupun syaitan. Dan anda yang keempat, saya boleh kata orang tu dia boleh nampak jin dan juga syaitan, dia sihat sebab dia wali Allah. Lalu dia kurniakan karamah. Jadi kalau siapa mendakwa, saya nampak jin dan juga syaitan. Kenapa orang lain tak nampak? Ini kelebihan saya. Macam mana? Apa bukti ini kelebihan? Saya kan wali Allah. Jadi Allah Ta'ala kurniakan karamah ini pada saya. Mengaku. Kita mungkin tak mengakulah benda macam tu. Ini perbincangan panjang lebar. Kesimpulan dia, ini dah jadi sunnatullah. Kita tak boleh melihat jin dan juga syaitan. Tiba-tiba kita boleh nampak, kemungkinan kita sedang mengalami sakit, terkena gangguan jin dan syaitan. Ini bukan satu kelebihan. Ini bukan satu kelebihan. Imam Al-Alusi dalam tafsir ya, Ruhul Ma'ani, ketika mentafsirkan ayat ni, dia nakal, dia petik kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang saya katakan tadi. Kena tangkap, kena ta'dir, dihukum denda. Sebab dia telah menyanggah ayat Al-Quran. Quran kata tak boleh, dia kata boleh. Ini perkara yang perlu kita perhatikan. Sebab tu, kita jangan dengar orang cakap. Kita kena tengok apa yang Allah dan juga Rasulullah cakap. Sebab apa? Ini perkara yang utama. Sebab kita tidak mengetahui perkara ghaib melainkan berdasarkan wahyu. Okey. Okey, kemudian tak apa, kita skip. Atau ada orang tanya, ini logik lah tanya. Kenapa setan dicipta? Bukan kemudah. Tak payah cipta setan, semua jadi baik belaka. Tenang hidup di dunia. Apa tu kita kata di dunia ni ujian. Ujian hidup. Allah kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka dia boleh dibiarkan begitu saja tanpa dia kata saya dah beriman tanpa diuji. Kita perlu diuji dan rupanya Allah Taala cipta syaitan yang menjadi kita kata sumpahan lah. Ujian kepada kita semasa hidup di dunia ini adalah ujian yang akan, kalau kita gagal, akan membawa kita ke neraka. Kalau kita berjaya, kita akan berasa manisnya syurga itu. Itu tuan-tuan mukaddimah. Kenapa buku ni saya tulis. Okey. Ini lebih kurang lah saya punya apa, bayar data, tak apa, tak penting. Okey, kita tengok. Ini kita masuk terus, sempat lagi masa. Ustaz Yusof, saya kena berhenti pukul berapa? Kok ada nak buka sesi soal jawab ke semua sekali? Ustaz Boleh Yusof? Ustaz. Boleh. Ustaz boleh teruskan. Terserah pada Ustaz lah, insyaAllah. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Kita masuk terus bab yang pertama. Bab ni tak ada apa yang kita kata istimewa pun. Bab yang pertama, bab 1, sejarah di langit dan permusuhan awal. Okey. Permusuhan yang berlaku antara iblis dan juga Adam. Ini adalah permusuhan purba. Rupanya ini saya petik, ini nota kaki tafsir Tabari ya. Menurut Abdullah bin Abbas, dia kata sebelum penciptaan Adam, bumi dah diami oleh jin. Jin banyak buat hal. Bergaduh, tumpah darah, pembunuhan sesama mereka. Kemudian Allah Ta'ala utus iblis bersama tentera malaikat untuk memerangi, mengusir ke semua jin ke kawasan pergunungan, pulau-pulau dan juga lautan. Ini riwayat Israiliyat ni. Israiliyat ni gini tuan-tuan, jangan cepat kita tolak. Ini Israiliyat sesat dah. Israiliyat ada 3 kategori. Israiliyat masuk sumber-sumber cerita yang dikhabarkan ataupun diriwayatkan pada sumber ahli kitab. Kita jangan kata semuanya sesat. Israiliyat ni ada 3 kategori. Yang pertama, Israiliyat maqbulah, yang diterima. Yang diterima sebab apa? Ada sokongan daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Paling mudah nak tahu Israiliyat kategori pertama, 10 Muharram nanti. Lagi 10 hari kita puasa. Kenapa? Nabi sampai ke Madinah, orang Yahudi puasa. Nabi tanya kenapa? Ini hari besar kata orang Yahudi. Hari inilah hari merdekanya kami. Kenapa hari ini Firaun mati lemas? Nabi kata apa?
nahnu ahaqqu atau ana ahaqqu bi Musa minhum atau kama qala. Dia kata, oh, aku lebih berhak untuk menghormati Musa. Jom kita puasa. Lepas tu Nabi kata, nak bezakan dengan mereka, kan Nabi kata, kalau aku hidup lagi tahun depan, aku akan puasa Tasu'a 9, 10. Jadi cerita ni sumber ahli kitab. Tetapi Nabi sendiri dan hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengesahkan. Itu Israeliat kategori pertama. Kemudian Israeliat kategori kedua yang karuk-maruk, yang kita memang kena tolak mentah-mentah. Sebab cerita mengaruk, tak logik. Dan yang ketiga, Israeliat yang maskutun anha, yang disenyapkan ataupun didiamkan. Maksudnya tak tahu status dia tu betul ataupun tidak. Ini masuk kategori yang ketiga. Dan kalau ikut hati saya tak nak masukkan sebab dalam metodologi pengajian kita duduk mengaji masa di peringkat universiti dulu dengan guru kita, Israeliat kategori ketiga ni walaupun tak diketahui status dia sahih benar ataupun tidak, dia tetap ada kelemahan tersendiri yang boleh mungkin memesongkan kita daripada perbincangan yang asal. Lepas tu saya sebut sikit yang macam ni. Okey, kemudian pengusiran ni sebenarnya proses penggantian generasi. Selepas pengusiran jin, barulah Allah tak nak tentukan Adam sebagai khalifah. Okey, ini cerita di sebalik ayat ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ingat apabila Tuhanmu berfirman, aku nak jadikan seorang khalifah, pengganti tugas memakmurkan bumi. Kemudian malaikat berkata, malaikat tanya tentang hikmah ketetapan tu. Dia kata apa? Adakah engkau wahai Tuhan kami hendak jadikan di bumi? Dia kata may yufsid, man ni dia dalam bahasa Arab siapa, atau kita makhluk yang berakal lah. Manusia siapa ataupun orang yang akan melakukan kerosakan, bencana, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Sedangkan kami dah bertasbih kamu. Jadi ayat ni untuk perbincangan yang lebih kritis lah. Saya timbulkan soalan. Sebenarnya bukan saya timbulkan soalan, benda ni kita mengaji tafsir, kalau bincang secara mendalam, memang orang akan tanya. Antara soalan ni, Ustaz, kalaulah Adam itu Abul Bashar, ayah ataupun manusia pertama, macam bila Allah Ta'ala decide nak hantar Adam tu ke bumi sebagai khalifah, tiba-tiba penghantaran itu dipersoalkan hikmahnya oleh malaikat. Dan apa dialog malaikat? Malaikat kata apa? Adakah kamu ya Allah nak jadikan di bumi itu makhluk yang melakukan kerosakan, menumpahkan darah? Soalan dia, macam mana malaikat tahu? Sedangkan Adam tak ada lagi pun di dunia. Tuan-tuan. Soalan tu ditanya, memang ditanya. Dan saya mengajar tafsir lama, dan murid-murid yang kritis ni dia akan tanya. Dari bila soalan itu ditanya, kita perlu memberikan jawapan. Tapi jawapan itu mesti dalam lingkungan wahyu. Kita tak boleh over dalam perbincangan. Sebab tu saya ada buat perbincangan ni. Tengok . Okey, soalan dia. Wujud soalan. Bagaimana malaikat dapat mengetahui sikap manusia yang dia katakan suka menumpahkan darah, melakukan kerosakan? Walhal, Adam ni manusia pertama yang masih belum dicipta lagi pada waktu itu. Ini ada beberapa pandangan. Yang pertama, para malaikat dia kiaskan sifat buruk manusia dengan bangsa jin. Sebab jin dah ada, dan jin tu makhluk yang bernafsu. Seperti Adam manusia yang dicipta Allah ini akan dicipta Allah sudah pasti yang bernafsu. Jadi dia akan buat kerosakan. Itu andai yang pertama. Ini andai yang paling minimum lah kita kata. Yang kedua, malaikat mengetahui ini berdasarkan ilmu mereka. Ini dikatakan ilmu mereka semenjak azali. Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka, hanya malaikat yang kita kata tidak menumpahkan darah. Lain pada malaikat, ada nafsu dan satu hari akan menumpahkan darah. Ini pun perbincangan yang kita kata biasa. Okey. Kemudian yang ketiga, malaikat tahu berdasarkan ilmu khusus. Maksud Allah Ta'ala beri knowledge kepada mereka. Ini pun masih lagi biasa. Okey. Ini yang keempat ni kait dengan atas tadi tu. Malaikat yang bertanya, sebab malaikat yang bertanya itu adalah malaikat yang bersama iblis memerangi, mengusir jin derhaka tu. Dan mereka andaikan jin lagu ni perangai dia, ada nafsu, manusia pun jadi macam ni kot nanti. Ini disebut oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir dia. Yang terakhir ni kontroversi sikit. Walaupun kontroversi, walaupun agak kontroversi, yang terakhir ni, dia ada logik dia. Dan logik itu disokong oleh ayat-ayat akhir. Cuba tengok. Ini kita fokus yang terakhir.
Kenapa malaikat tanya tu? Rupanya di bumi dah ada spesies. Spesies manusia sebelum Adam. Dan spesies tu yang telah melakukan pertumpahan darah, kerosakan. Jadi malaikat bila Allah kata nak cipta Adam, manusia sebagai khalifah di bumi. Malaikat bertanya, berdasarkan pemerhatian kami di bumi ni dah ada makhluk jenis melakukan kerosakan. Takkan nak lantik mereka. Jadi idea kepada grup ni dia kata apa? Dia kata walaupun kedengaran agak pelik, pendapat ini ada sandaran secara tersirat. Saya kata secara tersirat. Bukan direct, tersirat. Lepas tu kita kena perhati, kita akan nampak. Allah kata apa? Inna Allah astafa Adam. Allah Ta'ala pilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas kalian Adam. Jadi perkataan pilih. Pilih ni tuan-tuan. Pilih ni, dia kena banyak calon. Jadi kalau kita kata Adam adalah manusia pertama, tiba-tiba Allah kata Allah Ta'ala pilih Adam, Nuh. Kalau dia katakan Nuh dipilih, Ibrahim dipilih, logik. Sebab mereka dah generasi yang keberapa. Sebelum mereka tu dah ada hak lain. Kalau Adam lah manusia pertama, dia tak kena kita kata pilih. Kita lebih sesuai kita kata Allah Ta'ala tentukan ataupun appointed Adam. Bukan choose Adam. Itu logik dia lah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala dikata dia pilih Adam dan pilih istafa ni, perkataan istafa ni lebih sesuai kalau kita katakan dia berkisar pada calon yang banyak. Contohlah kita kata Syekh Muzaffar, angkasawan negara. Dengan ini pihak kerajaan telah memilih Syekh Muzaffar sebagai angkasawan negara. Bila sebut pilih, kena ada calon kedua. Meja patah itu. Betul tak? Tapi kalau dia dah soon, the only candidate, kita telah memilih sekian. Yang mana boleh pilih, kita kata appoint teruslah, lantik. Itu logik yang pertama lah. Pihak yang kata sebelum Adam, dah ada manusia. Sebab itulah bila Allah Ta'ala kata nak letak Adam khalifah di muka bumi, lalu malaikat berdasarkan ayat Al-Baqarah tadi bertanya. Logik, ini logik. Ini kata macam. Okey, kemudian kita kata berbagi mengharmonikan. Pendapat ini sesuai kalau kita katakan Adam bukan manusia pertama. Tetapi Adam adalah spesies manusia sempurna yang pertama. Perfect species. Sebelum tu mungkin dah ada manusia. Lepas tu, ini pun kalau kita bincang secara lebih mendalam, arkeologi semua sekali, dia ada bagi term-term makhluk-makhluk yang berada di bumi ni, ataupun spesies manusia. Macam kita kata Neanderthal, human Homo, kita ni dah dikategori sebagai Homo sapien. Sebelum tu ada Homo erectus. Jadi pernah kita bincang lah benda ni. Nak bagi analogi mudah faham lah. Dia gini. Katakanlah pihak kerajaan ataupun proton nak keluarkan proton baru. Katanya kita kata CEO Proton insya-Allah tahun 2021 ini kita akan keluarkan Proton X berapa 70 70 80 okey X25. Tiba-tiba mekanik seluruh manusia berkata mana mungkin. Kenapa nak keluarkan X25 tu? X25 ni enjin teruk, enjin dia mudah rosak. Jadi kita pun terfikir, macam mana mekanik tu tahu siap boleh kritik, mesti dah ada spesies tu. Itu logik dia lah. Jadi jawapan dia gini. Katakanlah kita ambil kata Toyota Jepun. Dia nak keluarkan sebuah kereta. Kereta anjaklah kereta yang luar biasa. Dia target nak keluar bila? Tahun 2021. Tapi sebelum dia keluarkan tahun 2021, dia nak pastikan supaya keluar 2021 tu perfect. Tak ada masalah, tak ada orang komplain. Dia keluarkan dulu prototype. Prototype itu digunakan dalaman. Dia keluarkan dahulu tahun 2000 kata ni. Pakai 5 tahun, ada berbagai masalah rosak. Tarik balik, rectify, improvise. Lepas tu keluarkan lagi. Akhirnya, bila sampai target daripada tahun 2021 nak keluarkan kereta tu, dia pun keluar kereta tu dah tak ada problem. Flawless dah. Jadi kurang dah tu. Itu logik lah, logik yang diberikan. Tak semestinya kita kata betul ni. Tengok Okey, kemudian walau bagaimanapun ni apa? Ni conclusion conclusion hak saya buat. Lepas tu tuan-tuan kena beringat juga tulis sebab apa kita bimbang
orang akan pakai seolah-olah ini ada satu benda yang secret, yang pasti. Sebab tu saya kata walau bagaimanapun, pendapat ini hanyalah satu andaian penulis yang tidak muktamad. Ini juga termasuk dalam isu berkaitan akidah. Tidak termasuk dalam isu akidah. Allah jua yang maha mengetahui. Sebab saya tambah ni tuan-tuan. Sebab saya ditegur. Saya ditegur oleh guru saya lah. Di UAE, Ustaz Ismail Chong. Sebab apa dalam kelas, kita bincang lah ayat ni. Bila bincang, kita dah elaborate dengan cara yang betul lah. Lepas tu rupanya student dia rasa macam pelik. Elaboration ataupun idea ni. Dia pun bawa benda ni kepada pihak lain. Sampailah kepada Ustaz Ismail Chong. Ustaz Ismail Chong ni dia mu'alaf. Sebut mu'alaf tapi dah 10 tahun masuk Islam pun. Ini antara kita, saya boleh kata sebagai mursyid saya lah. Masa duduk makan di kafe, breakfast dia kata, Syekh, anda dengar yang tak sebut idea pelik pasal Khalifah Adam semua sekali manusia pertama? Ada tu. Apa cerita tu? Dia tanya saya. Saya jawab lah. Bagi logik-logik ni. Tapi kita sebagai orang muda masa tu mungkin kita nampak kita tak ada wisdom seperti Ustaz Ismail Chong. Ustaz Ismail kata, ya memang itu idea tapi yang tamis satu isu poin penting. Apa dia Ustaz? Allah Ta'ala tekankan di sini peranan khalifah. Sepatutnya yang tak nak cerita panjang lebar, topik-topik lain, spesies, first human species, perfect species, boleh. Tapi highlight utama pada ayat ini, Allah nak lantik kita sebagai khalifah. Jadi matlamat perbincangan dalam tarbiyah didik anak murid ke semua sekali, khalifah tu bukan untuk sibuk ke spesies pertama ataupun tidak. Saya kata, oh subhanallah. Kita ditegur. Jadi lepas tu lah, bila versi berikutnya buku ni, saya letak macam disclaimer lah pada ni, perenggan ni. Pendapat satu andaian penulis yang tidak muktamad. Okey, kemudian lepas apa penciptaan Adam tu, Allah ni cerita tahulah, dia arahkan sujud, lepas tu iblis tak mau sujud. Okey, rupanya kisah ni disebut dalam Quran berulang kali. Kenapa diulang kali sebut? Saya percaya Ustaz Yusuf kalau dalam sesi-sesi dia biasa ulas ni. Kenapa pengulangan itu disebut? Walaupun nampak macam serupa, tapi tak serupa. Ada perbezaan dia. Contoh, kisah ni turut disebut ulang kali dalam Al-Quran. Contoh surah Al-A'raf ayat 11. Kita kata kenapa nak ulang? Hijr pun ada juga. Kenapa nak ulang? Cerita sama. Isra' pun ada, Kahfi pun ada, Taha pun ada, Sad pun ada. Rupanya setiap satu surah ni dia ada keistimewaan tersendiri berkaitan dengan kisah ini. Yang kurang di sini ditampung dengan ini. Pendek kata kalau kita ambil semua ni, kisah-kisah ni, kisah permusuhan atau kita kata ada iblis tak mau sujud pada Adam, kita ambil, kita letak dalam satu hidangan, kita akan nampak. Kita kata cerita yang khusus. Macam buat nasi khabu lah. Nasi khabu dia tak makan nasi biru saja, tak boleh. Jadi ni nasi campur dengan campur lah sekali letak satu meja, nampaklah keindahan nasi khabu tu. Gitu umpama dia. Okey. Ini cerita ni biasa kita tahu. Ni interesting. Ni jarang orang tahu ni. Sebelum penciptaan Adam disempurnakan, iblis buat research dah pasal Adam. Tengok hadis yang disambung. Lamma sawwarallahu Adam fil jannah. Sewaktu Allah membentuk penciptaan Adam dalam syurga, Allah Ta'ala tinggalkan Adam untuk satu tempoh masa. Allahu a'lam, Allah tak tahu hikmah dia. Kemudian, faja'ala iblis yutifu bihi yanzur mahu. Iblis pun duduk keliling pusing, macam buat research apa benda ni. Kemudian falamma ra'ahu ajwaf. Tak kala bila iblis melihat, dia kata ajwaf, macam Adam ni ada rongga, ada kekurangan. Dia pun tahu Allah telah mencipta khilqan atau khilqan. Arafa annahu khalaqa khalqan atau khilqan la yatamalak. Jenis manusia tak mampu menggoda diri. Jadi pada awal iblis tengok dah. Lepas tu dia tahu dah ini kelebihan. Lepas tu kalau kita perhati dalam ayat kisah bagaimana Adam diperdaya oleh iblis ataupun syaitan dalam banyak surah-surah Al-Quran, memang digunakan aspek kita tipu daya tu. Dibagi dibagi idea-idea seolah-olah macam yang boleh menggoda, memikirkan. Adam kata kalau buat macam ni aku akan mati. Aku akan jadi manusia yang kekal. Aku akan mati. Jadi makan buah ni nak mengelakkan daripada tu. Macam mana kita akan bincang kemudian. Okay, kemudian berikutan kesilapan, makan buah tu, tunggulah ke dunia. Kekal abadi. Tak ada buah ni gambar grafik saja ni.
Okey, ini perumusan dia ulang sebut banyak kali ya. Okey, kebencian iblis kepada keturunan Adam terselah dua aspek. Dia minta tangguh. Tuan-tuan kena ingat, kita perhati, yang tak mati sampai kiamat iblis seekor sahaja. Jangan dia ingat syaitan tak mati sampai kiamat. Tak. Syaitan akan mati dengan sebab-sebab tertentu seperti dia panah berapi ke, apa tua ke dan sebagainya. Kita tak tahu alam mereka. Tapi yang tak mati iblis seekor saja. Sebab apa? Tengok dalil ni. Kata ganti nama. Qala, katanya iblis. Qala, dia seorang. Anzirni, beri tangguh kepadaku ila yaumi yub'atsun. Kata Allah kata qala fa innaka minal munzar. Allah Taala beri ni clear. Kamu, refer kepada kamu seorang. Jadi jangan salah faham. Iblis seekor saja tak mati sampai kiamat. Sebenarnya kalau kita perhati secara mendalam, iblis minta ni yauma yub'atsun, hari kebangkitan semula. Sebab kita tahu nafkhah ni ataupun tiupan sangkakala ni ada dua. Tiupan pertama alam musnah, makhluk semua mati. Kemudian Allah Ta'ala pun hidupkan manusia tu selepas tiupan yang kedua. Kalau ikut iblis minta yang kedua tu, ni yauma yub'ats, dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi Allah Ta'ala kata okey, tak bagi hak tu, di sebaliknya dia beri tiupan yang pertama. Tiup yang baru dia mati. Dan ini nas, ini nas yang jelas. Kemudian siapa lagi makhluk yang diberikan penangguhan berdasarkan nas? Nabi Isa alaihissalam. Dia ada nas secara tak langsung dalam surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa. Lepas tu ada hadis sahih yang menyokong. Dan setakat pemerhatian saya, dua ini sahaja yang ada nas khusus diberikan penangguhan. Adapun ada tokoh-tokoh lain dikatakan Khidir ataupun Nabi Ilyas diberikan penangguhan tak mati lagi kekal sampai kiamat, itu panjang perbincangan dia. Dan saya secara peribadi, saya kurang bersetujulah dengan pandangan itu. Kenapa nasnya agak kabur. Tetapi berkaitan dengan iblis ini dan juga Isa alaihissalam, itu ada nas yang jelas. Hukum. Okey. Ini banyaklah. Okey, permintaan iblis dipanjangkan umur, dimakbulkan Allah sebagai istidraj. Istidraj maksudnya kelebihan secara murka kepada hambanya untuk sesatkan dia. Okey. Himpunan ayat di atas menunjukkan iblis sahaja yang dipanjangkan usia sampai kiamat, manakala jin selain daripada iblis tetap melalui dan mengalami fitrah kematian. Okey, ini kesimpulan dah. Dan buku ni banyaklah kita kata alat bantu yang saya letak dalam buku ni. Untuk mungkin orang yang rasa tercabar nak baca buku banyak. Jadi tuan-tuan, satu, buka setiap bab dah ada peta minda tadi tu. Kemudian nak tahu juga isi dalam, tak membaca lagi, tengok bahagian akhir ni. Dia ada kita kata kesimpulan-kesimpulan. Jadi tuan-tuan, Allah alam, besok pagi saya ada program berderet ni. Pagi ada program dengan student UAE, lepas tu ada kelas. Lepas tu petang pula ada live di TV Al-Hijrah. Sambutan kita kata 11 tahun TV Al-Hijrah. Malam besok pula ada kelas. Lepas tu ada program lagi. Saya rasa cukuplah untuk setakat tu. InsyaAllah untuk akan datang, kita akan masuk bab yang kedua. Pengenalan ringkas tentang jin dan juga syaitan. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Yusof untuk handle ni. Jazakumullah khair, terima kasih kepada Ustaz Abdullah Bukhari. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi sekali nanti pada 23 Ogos 14 Muharram, insyaAllah. Tak ada soalan kok. Ada soalan kan kita kata kelebihan orang duduk dalam ni lah. Okey. Ada mana-mana yang nak bertanya dengan Ustaz, silakan. Sama-sama saya makan mangga saya bismillah. Masya-Allah. Okey, silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Ustaz Abdullah Bukhari memberi peluang. Bukan senang nak dapat dengan Ustaz ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Zaidah Ya saya. Adakah maksudnya syaitan dengan iblis, tapi itulah saya rasa nanti dia dah masuk dekat dalam bab 2 kot, tapi maksudnya dekat ayat yang first ni tadi, macam Ustaz cakap tadi, iblis tu satu je yang ditangguhkan, maksudnya syaitan tu dia keturunan daripada iblis tu ke? Saya macam tak sabar. Okey, dia macam ni. Spesies utama ada 3 ya, malaikat dicipta daripada cahaya. Itu out of question.
Spesies yang betul manusia. Kita ni manusia. Insan. Okey, manusia. Bawah manusia ni dia ada berbagai bangsa. Cina, India dan sebagainya lah. Lepas tu pada manusia pula ada perbezaan. Contoh orang Asia kecil rendah. Orang Eropah contoh Bosnia tinggi 6-7 kaki. Kekuatan berbeza. Kemudian walaupun manusia sama spesies yang kita dah berbeza kekuatan, ada pula pemikiran berbeza, agama berbeza. Jadi kita kena faham konsep jin pun sama. Jin, beza dia dengan kita, jin tu Allah Ta'ala cipta daripada api dan nature jin, dia ni jin. Dalam bahasa Arab, jin tu maksud dia unseen, tak dapat dilihat. Dalam bahasa Arab, semua yang berasal pada perkataan jim dan juga nun, dia membawa maksud tak dapat dilihat. Contohnya janin, tak dapat dilihat, duduk dalam perut wanita. Majnun, kita kata sakit gila. Duduk dalam kepala tak nampak, dia kulit. Apa lagi? Jannah, gelap malam, tak nampak. Jadi jin-jin tu secara bahasanya merujuk kepada makhluk yang dicipta daripada api dan tak dapat dilihat oleh mata kita. Dan seperti manusia, jin tu dia ada banyak spesies. Banyak spesies. Ada spesies yang terbang di udara, ada nas, hadis. Ada spesies yang berpindah ganda dan sebagainya. Dan setiap kita kata bangsa jin tu, dia pun ada agama ataupun yang tidak beragama seperti manusia. Kalau Adam, manusia pertama dan dikatakan jan ataupun iblis tu sini adalah jin pertama yang Allah Ta'ala cipta. Jadi cerita hak duduk, kita kata duduk di syurga dahulu siapa? Manusia pertama Adam. Iblis kenapa duduk di syurga dulu? Ada pandangan yang mengatakan dia lah jin yang pertama dicipta oleh Allah. Lepas tu dia duduk di situ. Jadi kita kata sekarang watak manusia pertama Adam, watak jin pertama adalah iblis. Kemudian bila iblis turun ke bumi, mungkin dia bergabung dengan jin-jin hak sedia ada sebelum tu, jin jenis, kita spesies jin hak lain. Lepas tu bila iblis isytihar perang kepada Adam, lepas tu dia pun ada kelebihan tersendiri. Ada anak jin iblis ni, dia turun ke bumi, dia akan menikah lah. Dia kahwin, beranak pinak. Sebab ayat tadi kata innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Lepas tu nanti kita akan baca dalam surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 50. Allah kata afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Adakah patut nak ambil dia dan zuriat keturunan? Maksudnya ada perkahwinan di situ. Jin mudah gini dah. Iblis dia turun ke bumi. Di bumi tu dah ada spesies-spesies jin hak lain. Kemudian iblis ni dia menikah dengan mana-mana jin betina, dapat anak. Anak pinak dia tu mempertuhankan iblis dan ikut sama berjanji dengan iblis untuk merosakkan anak Adam. Jadi jin, kita kata jin tu spesies besar, tapi iblis ekor je yang kita kata diberi kelebihan, dia tak mati sampai kiamat. Lepas tu orang bertanya lagi, adakah jin-jin lain hak kafir, hak ikut iblis itu ada kemungkinan mereka bertaubat? Allahu a'lam. Ada kemungkinan mereka bertaubat sebab yang pasti confirm. Kita kata dihumban ke neraka atau kita kata yang kekal laknat tu sampai kiamat, iblis ekor. Jadi kita faham macam ni, jin spesiesnya banyak. Antara satu daripada spesies jin itu adalah iblis. Ada pula ifrit. Ifrit itu macam manusia lah, orang Bosnia atau jin yang kuat, perkasa dan sebagainya. Itu cerita dia. Allahu a'lam. Lepas tu syaitan tu sebenarnya nama sifat contoh manusia yang jahat seperti setan. Lepas tu syaitana, syaitan tu berasal pada perkataan huruf perkataan syaitana, jauh. Maksud jauh daripada kebaikan. Bila sebut manusia seperti setan, jahat dah tu. Jin hak jahat, setan kita kata. Haiwan yang jahat, haiwan seperti syaitan. Itu cerita dia. Allahu a'lam. Agak faham lah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey. Ada lagi yang lain soalan-soalan? Kalau saya boleh jawab dah. Sebab lama dah juga saya duk bermain dengan pasal jin ni. Sebab masa nak tulis buku ni dulu, ambil masa dalam 6 bulan lebih lah. Baca buku-buku berkaitan dengan jin semua sekali. Kita faham lah. Kita faham. Lepas tu tuan-tuan, antara kelebihan dia, bila kita baca buku-buku berkaitan dengan jin, mengikut nas dia semua sekali, yang sebenarnya dia kita kenal dengan jin, kita kata apa? Oh, jin je pun. Tak adalah kata pelik sangat. Allahu a'lam.
Jadi tuan-tuan kena baca buku ni lah. Faham, kita kata oh tak ada apa, jin je pun. Dia ada kelebihan, dia ada kelemahan dia. Okey, Ustaz Yusof. Tak ada kot Baik Ustaz, kalau tak ada, kita bertemu lagi insyaAllah 2 minggu lagi seperti yang dirancang. 23 Ogos insyaAllah Ustaz. Jadi kepada semua harap dapat mendapatkan buku dengan kadar segera, boleh baca terlebih awal, dan untuk rujukan pada 2 minggu akan datang dijadualkan pada 23 insyaAllah. Terima kasih kepada semua, terutama kepada Ustaz Abdul Bukhari di atas kesibukan beliau, namun beliau sudi memberikan masa juga dan peluang untuk kita sama-sama memahami tentang jin yang merupakan musuh bagi semua manusia. Jadi kita ambil manfaat dengan sebaik yang mungkin pengisian pada malam ni dan pengisian yang akan datang. Jadi kalau kita tidak ada apa-apa lagi lanjutan, kita tutup majlis ilmu kita pada malam ni dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.